لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik? Alhamdulillah sihat. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tapi Semangat sungguh hari ni. ya, Tak berhenti cakap. Masya Allah, betul. Apa tak berhenti cakap? Ya betul. Bila Tadi kat ladang pun bercakap lagi. Ya. Live pagi tengah hari tadi, pagi tadi. Ya. Masya-Allah. Live pagi, kemudian kami ke ladang, sana ada buat rakaman apa. Tuan-puan sekalian, mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana Ustazah duduk mana? Balik kampung ke tak? Kampung saya di Terengganu, kampung Ustaz di Besut. Tapi kami sedang berada di Kuala Selangor. Pemandangan kehijauan yang sangat indah. Sana kan kita nampak ada tu. Itu oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tidak timbul. Betul. Betul. Ikan, oh ikan, kenapa tidak timbul? Macam mana aku nak timbul rumput panjang sangat? Ya, macam mana aku nak timbul rumput panjang sangat? Rumput, oh rumput, kenapa engkau panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa engkau tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Perut. Korban. Ya, oh besok kena korban. Betul. Jadi dia tak lalu makan. Tak lalu makan. Okey, saya tanya balik. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan esok kena korban? Subhanallah, terbaik, terbaik. Aduh, hai. Saya dah jadi macam lembek dah tak larat. Hari ni lepas tadi kita pergi ke ladang. Tuan-puan sekalian, kami berada di Kuala Selangor kerana ladang ternak Ummah berada di Kuala Selangor. Ladang ternak ini dibina bulan 12 tahun lepas dan tempoh 5 bulan. Siap ladang tu dalam masuk lembu semua. Dah ada 600 ekor lembu, dalam 500 ekor kambing dan biri-biri. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah. Hebat.
perjalanan dan juga Oh, perancangan. mereka kat sana. Ya. Hebat. Saya kagum dengan Ustazah dengan perjalanan ladang tu. Okey. Contoh? Sebab benda tak disangka-sangka. Boleh menguruskan ladang seluas 4 hektar dan esok adalah hari raya korban, mengumpulkan sebanyak lebih kurang berapa 600 ekor lembu dalam Malaysia dan lebih pada 600 ekor lembu di luar negara. Tapi fokus di dalam negara ni tak dijangka dan tak disangka mampu direalisasikan dalam tempoh 5 bulan dengan hanya 4 juta. Kos keseluruhan lah Ya, betul. Maksudnya kos pembangunan. Sebenarnya ladang ternak umah, orang kuat di sebaliknya adalah antaranya Ustaz Hazmi Dimash, kemudian Ustaz Hussein Fauzi bersama abangnya Ustaz Hassan. Semua ni lepasan Jordan, lepasan Madinah. Subhanallah. Kemudian ahli keluarganya dalam mengusahakan ladang ternak di bawah NGO Sahabat Amal Care. Maksudnya memang ladang ternak ini didaftarkan di bawah NGO Sahabat Amal Care. Tujuannya adalah untuk membekalkan daging halal dan thayyibah, kambing, lembu, biri-biri apa semua ni. Okey, sahabat-sahabat muslimin-muslimat dimata Allah sekalian, maaflah macam dah tak bermain kan. Masya-Allah Ustaz, sungguhlah. Sebenarnya pagi tadi kita tak sahur dengan air saja sebab kami datang tak bawa bekalan makanan. Jadi hari ni memang banyak cakap dekat ladang, kita buat itu buat ini macam-macam juga, kita operasi kemah, bersih ladang apa. Macam itulah petang. Tapi tetap juga nak buat live ni sebab kita dah janji pagi tadi kita nak buat perkongsian sempena Aidul Adha pagi esok. Tapi marilah sama-sama kita pergi cari Ustaz, encik suami kita pergi duduk kat kursi tu cik tak? Boleh. Takut jatuh dalam sawah. Boleh minum pagi. Boleh minum air kan sebab tak sengaja jatuh tu. Jadi tertelan, buat tertelan. Tapi tinggal berapa? 30 minit. Cik suami sabar ya. Dah tak lama dah. Sekarang kita nak tengok, masya-Allah. Pagi tadi mungkin ramai juga yang dah nampak suasana depan sawah ada apa? Madrasah yang sangat indah, bersih, kemas. Dan tadi saya pergi jumpa dengan pengetua, berkenalan sikit dengan dia orang. Lepas tu sebenarnya mungkin ramai yang pelik, kenapa madrasah ni boleh beroperasi. Sebenarnya mereka sini juga rumah kebajikan. Memang anak-anak ni di kalangan anak asnaf, fakir miskin dan anak yatim yang memang menetap di sini. Sebab tu mereka dah tak balik berapa bulan. Jadi kalau nampak ada anak-anak yang duduk tu, mereka di kalangan anak asnaf, fakir miskin dan ada juga yang tidak. Jadi kita akan pergi dekat madrasah sana dan saya akan pilih satu pot untuk kita berkongsi sunat malam ni. Apa amalan sunat kita kena buat malam ni dan apa amalan untuk pagi besok untuk hari raya Aidul Adha. Gitu. Ya. Okey. Okey, jom kita pergi masuk. Jadi saat kita nak masuk kawasan tu, Encik emas. Pakai mask masuk dalam tu. Nanti bila kita saya dah urut dah Encik. Encik ada tak ni? Encik pakai. Okay, jom. Subhanallah. Encik kena ni tolong saya. Encik tolong pegang. Saya nak pegang kertas pun tak larat. Okey. Subhanallah. Assalamualaikum. Ini adik Ustaz Ashraf. Adik Ustaz Ashraf. Okey, subhanallah. Nampak orang muda ni. Kan? Umur berapa Ustazah? 22 baru. Masya-Allah. Ni Ustaz? Saya 29. Oh, masya-Allah. Muda dia nampak muda. Alhamdulillah. Adik pengasas lah. Pengetua kan? Dr. Ustaz Ashraf. Ya, betul. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat, kalau tengok nama kat sini betul nama madrasah ni iaitu Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran. Dan bagaimana saya boleh sampai di sini, muslimin muslimat sekalian? Ni dia depan betul-betul, tengok sekali kalau tak percaya. Gitu. Faham tak? Sawah, lepas tu ni
Lepas tu tuan-puan sekalian, kampung yang sangat bersih, sangat indah. Meh, kita yang bimbang. Selamat insya-Allah. Tengok, bersih. Tengok saya pula. Ya, selamatkan diri. Okey. Tengok. Cuba tengok. Okey, Syirah. Masuk. Belum masa lagi untuk terkorban. Gitu. Nampak kan suasana? Dia nampak? Jalan. Okey, JNT belakang. Okey. Subhanallah. Dan begitulah juga bersih, tenang, damainya madrasah ni. Nampak kan? Nanti kita akan pusing sekejap. Saya tak pernah kenal madrasah ni. Takdir Allah. Malam tadi, yelah saya kan datang untuk urusan ibadah korban sebab kita punya ladang ternak kat sini. Saya diberikan homestay. Rupanya homestay tu sebelah sebelah madrasah. Jadi yang tu yang saya kenal madrasah ni. Masya Allah. Tapi kita hari ni tak dapatlah bersama dengan pengasas itu Al-Fadil Dr. Ustaz Ashraf. Subhanallah, namanya adalah Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran. Okey, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh cerita sikit. Latar belakang. Ustazah nama siapa? Maria. Ustazah Maria. Ya, Masya Allah. Ustazah boleh cerita sikit latar belakang madrasah. Yelah pelajar berapa orang, dia orang belajar apa. Apa-apa saja. Mungkin dia dah berapa lama didirikan. Okey, gini Ustazah pegang ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustazah sekarang berada di Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran. Pondok ni ditubuhkan sejak daripada 2016 sehingga sekarang 2021. Jumlah pelajar terkini untuk pelajar lelaki, pelajar banin seramai 32 orang dan juga untuk pelajar banat seramai 18 orang. Jumlah staf di sini pula untuk staf di banin ada 8 orang dan juga staf di banat ada 5 orang. Okey, di sini ada menempatkan anak yatim, anak-anak asnaf dan juga anak-anak yang dihantar oleh JKM lah. Daripada keluarga-keluarga yang bermasalah. Semangat JKM? Okey. Sebab tu tuan-puan sekalian, jawapan mungkin ada yang pelik macam mana madrasah boleh beroperasi walaupun PKP, kerana di sini penempatan anak asnaf fakir miskin dan juga anak yatim dan juga daripada JKM. Jadi ini bukan sekadar madrasah tapi adalah tempat rumah perlindungan, menginap. Kami juga dah berdaftar dengan Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi Hamlatul Quran. Selain madrasah, kami ada buat bantuan-bantuan kemanusiaan. Okey, macam NGO lah. Program infak beras. Okey. Subhanallah. Masya Allah, muslimin-muslimat. Okey, tudung sengit Okey tak apa sengit pun. Yang penting orang tak sengit. Jadi Ustazah boleh sambung lagi. Ataupun Ustaz boleh tunjuk kawasan sekitar. Boleh. Ustaz boleh pegang tu senang sikit. Biar speaker tu duduk atas. Ustaz boleh tunjuk. Lepas tu nanti saya nak minta saya akan duduk sini untuk sambung kuliah sikit. Okey, boleh. Pasal Aidil Adha. Boleh. Okay. Ustaz boleh tunjuk sikit. Okey, ni bahagian depan, yang belah bawah tu Dewan Serbaguna. Okey, yang bahagian atas kita punya surau dan juga kelas. Ini untuk tetamu. Ini tandas tetamu. Tengok dia punya ni cantik. Nampak ambil wuduk unik, dia buat kayu. Ini tandas tetamu. Okey, untuk bahagian belakang ni, yang belah bawah ni kita buat homestay juga. Buat homestay? Sebelum PKP ni kita buat untuk masyarakat setempat lah. Orang-orang kadang. Al-Fadil Ustaz? Betul. Okey, ini Al-Fadil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin, Mudir PMTHQ. Di sini ada zoom sikit ni, nombor sumbangan kalau siapa yang ingin menjadi penyumbang, penggerak kepada tak apa. Kepada siapa yang nak jadi penyumbang, penggerak kepada madrasah-madrasah tahfiz, nanti Ustaz akan ceritakan bagaimana konsep pelajaran di sini. Itu anak-anak tahfiznya, masya-Allah. Okey. Ustaz sambung. Okey. Atas pelajar lelaki.
Okey. Si Tafiz ni berada di Sawah Sempadan Blok J. Di Tanjung Karang. Sini kawasan Tanjung Karang. Okey. Bahagian bawah ni kalau saudara dapat tengok, ini homestay. Homestay ni kita sediakan untuk orang luar yang nak rasa pengalaman duduk di sawah. Kalau sebelum PKP ni ada pengunjung, cuma sekarang PKP memang tak ada pengunjung. Okey, dalam hostel ni dia satu bilik saja. Di satu bilik ada tandas. Masa sebelum ni ramai orang. Adalah tapi tak ramai lah sebab kita dekat Tafiz, so kita orang tak berapa nak tahu sangat. Yang belah Atas asrama. atas asrama pelajar. Cuba tengok tepi saja homestay ni adalah, jom tak tunjuk sana. Untuk pengunjung. Boleh Ustazah. Kita di sini memang kawasan kita, keliling kita memang sawah padi. Tu boleh, dia belakang tu kawasan palung Ustazah. Yang Ustazah nampak yang macam longkang tu, itu palung yang air daripada sungai besar dia masuk kat palung tu, so daripada palung tu akan dialirkan masuk dalam sawah. Okey, ini kan ada kawasan kering, kawasan berair tu apa maksud? Dia bila mula-mula tanam ni dia akan masukkan air, bila dia dah besar sikit padinya dia akan buang airnya Ustazah. Jadi ni padi dah besar sikit ni. Ni padi yang dah besar sikit, dia akan keringkan airnya. Kita tak boleh pijak. Tak boleh pijak. Okey. Dia lalu kat batas dia Ustazah. Kita lalu atas ni lah. Oh macam tu, bila dah besar sikit air akan dikeringkan. Pelajar di sini ada tak pandai buat padi? Hari tu ada khusus sebelum PKP, ada orang kampung ajak. Cuma nak mahir tu tak adalah sebab dapat ilmu adalah sikit. Okey, masya-Allah, subhanallah, begitu indah sekali. Diorang belajar apa kat sini anak-anak? Dekat sini diorang lebih kepada tahfiz. Diorang lebih kepada tahfiz, dan juga kita ada fardu ain, kita ada kemahiran. Kalau sebelum PKP ni kita hantar kursus bersama dengan kolej komuniti, diorang belajar buat roti, buat wiring. Walaupun perempuan? Perempuan menjahit. Walaupun lelaki belajar buat roti lelaki juga? pun belajar buat roti. Khusus roti canai. So kita ada memang kerjasama dengan kolej komuniti. Yalah, menukar macam baiki-baiki kereta. Baiki kereta tu belum. Okey, lepas tu dah ada yang hafaz 30 juzuk? Ada seorang baru tamat. Masya-Allah. Yang akan datang pun ramai lagi lah. Yang akan datang insya-Allah. Subhanallah. Buat masa ni apa keperluan untuk tahfiz? Keperluan untuk tahfiz ni macam untuk PKP ni kami kurang, sumbangan tu kurang. So memang kami ada keluarkan produk beras lah. Beras Ashrafi. Oh gitu. So beras tu kami ada buat program untuk orang luar beli dan juga infak pun ada. Okey, dah faham. Jadi sebab duduk kat ni, jadi ada keluarkan beras di bawah tahfiz. Beras. Namanya beras Ashrafi. Ada beras contoh tak? Ada. Nanti tunjuk. Ustaz, Boleh. lepas tu saya nak tanya, anak-anak di sini memang diberi pendidikan percuma ke macam mana? Kebanyakan separuh daripadanya memang yang asnaf, anak yatim dan juga under JKM tu memang percuma. Memang kita tak ada minta bayaran. Dan juga yang separuh lagi tu berkemampuan, ada yuran 400 sebulan. Cuma untuk PKP ni pun yang dulunya berkemampuan, sekarang PKP mak ayah ada yang tak kerja. Betul. Yang separuh gaji, so yuran tu pun dikurangkan. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, Ustazah ambil saya. Okey, masya-Allah. Tuan-puan sekalian, faham dah kan sekarang ni situasi madrasah ni? Madrasah ini memberikan tempat tinggal, makan, minum, pendidikan percuma kepada sebahagian besarnya di kalangan asnaf fakir miskin, anak yatim dan juga anak-anak JKM yang JKM serahkan di sini. Untuk pengetahuan tuan-puan sekalian, JKM dia ada hak umur, ada sampai 15 tahun, lepas tu mereka kena keluar. Ada umur 18 tahun yang macam tu, diorang dah di luar, dah jagaan JKM. Ini memang fakta yang semua orang boleh tahu mana-mana. Saya pergi ke JKM baru ni pun, sama ada dia ada ibu ayah atau tidak, mereka perlu keluar daripada tempat penempatan JKM. Jadi mereka kena bawa diri. Dan antaranya JKM akan berhubung dengan pihak-pihak madrasah seumpama ini. Jadi mereka memang menampung sepenuhnya.
Jadi bayangkan, ada alhamdulillah madrasah ni sangat efisien. Mereka usahakan mengeluarkan padi di bawah madrasah. Padi pula. Beras. Mungkin Ustaz boleh tunjuk beras tu. Jadi siapa-siapa yang saya pun rasa nombor kontak. Ustazah boleh sebut tak? Orang nak hubungi, orang nak infak. Boleh saya bagi nombor suami Ustaz Syafiq tu lah. Ya. Ustazah sebut nombor. Cik ni. Tak apa, Ustazah sebutkan. Okey, ni ya. Ni nombor. Nombor akaun. Ni nombor akaun boleh dapatkan. Tapi kalau nak nombor telefon pengetua, dia orang mungkin nak nombor beli beras. Boleh atau berhubung dengan isteri Ustaz Ashraf pun boleh. Okey. Kalau untuk yang Ustaz Syafiq ni 011 1020 7327 ataupun boleh sekali. pelan-pelan. Maaf. Nama Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq, suami tadi. Betul. Okey, nombor telefon Ustaz Syafiq 011 1020 7327 ataupun boleh berhubung dengan Ustazah Nur, isteri Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq. Maaf, isteri Ustaz Ashraf. Ustaz Ashraf, maaf. Masa silap. Isteri Ustaz Syafiq. Tak apa, faham kamu nervous? Okey. Okey. 019 7354255. Ustazah Nur namanya. Ustazah Nur tu isteri kepada pengasas iaitu Ustaz Ashraf. Ya, betul. Namanya Ustazah Nur. Ustazah Nur Alwani. Ustazah Nur Alwani. Nombor telefon sekali lagi. 019 735 4255. Subhanallah. Okey. Encik suami mungkin boleh pegang beras ni. Bolehlah kami nak ambil. Ini beras tempatan sini. Ini kita yang ni beras super import. Super import. Okey. Namanya beras Ashrafi. Subhanallah. Okey, nampak ya? Dia tulis amal. Ya, dia ni hebatlah. Saya kena ada juga ni buat beras ni. Tak ada. Tak apa, kita akan ni pondok motivasi. Maafkan saya, doakan saya. Nampak tak ada halal apa semua? Okey. Membeli sambil menderma. Ini berapa kg? 5. Berapa ringgit ni 5 kg? 5 kg ni RM15. Oh, RM15. Okey, RM15 5 kg. Beras ni kami keluarkan start daripada PKP 1 hari tu. Okey. PKP 1 hari tu memang madrasah pun tutup. Ya, madrasah tutup. Sumbangan tak sebab ada. bayar gaji guru apa semua. Ya, bayar gaji. Ni kooperasi, utility semua. Jadi mungkin kalau orang jauh-jauh nak beras ni, pos. Biasa kalau sekitar Selangor ni kami ada COD. Sekitar Selangor COD. Kalau luar? Kalau luar ada pos. Pos. Okey, kalau siapa kat luar, yelah kita memang hanya makan beras. Alang-alang tu kita support beras Ashrafi automatik. Subhanallah, kita telah membantu gerakan kerja dakwah, kerja amal sebab mereka menjaga anak-anak asnaf, miskin, anak-anak JKM. Tuan-puan sekalian, kami tak rancang live ni. Tapi Allah mengaturkan semuanya. Malam tadi saya datang ke Kuala Sangop untuk ibadah korban. Sebab kita punya ladang ternak di sini. Kemudian, kena cakap belakang ni, orang suka tengok sawah ni. Nanti kan rugi. Okey. Madrasah ni sebelah sawah, depan sawah, kiri kanan semua sawah. Nampak? Kiri kanan, depan belakang. Dia duduk tengah-tengah. Depan tu jalan, lepas tu sawah. Segar. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini tanah orang wakaf ke macam mana? Tanah ni wakaf karya kampung. Oh, orang karya ni wakaf untuk dibina ni. Ya Allah. Asalnya sini sawah jugalah. Sini sawah ditambak. Okey, asal tempat ni, tapak ni pun sawah, kemudian ditambak. Masya Allah. Jadi muslimin-muslimat sekalian, takdir Allah, malam tadi orang bagi saya lokasi untuk homestay, saya menetap. Kami akan duduk di sini sampai raya kedua, ketiga mungkin, baru balik selepas selesai urusan ibadah korban. Kita kan anjurkan ibadah korban, jadi kita punya ladang ternak, semua binatang, sebahagian besar, tuan pasal binatang korban itu daripada ladang ternak rumah. Yang kita ternak sendiri, di bawah NGO Sahabat Market. Lokasi tu tak jauh daripada sini berapa minit. Diorang bagi kami homestay. Homestay tu sebelah madrasah ni. Itu yang kenal madrasah ni. Dan tak pernah berhubung. Tak ada pun pihak madrasah minta, Ustazah tolong promote. Tak ada. Sebab tak pernah kenal. Tapi takdir Allah kami duduk sebelah. Malam tadi dengar dia orang baca Al-Quran. Pagi tak dibaca Al-Waqi'ah. Macam-macam lah. Pagi dia orang menghidupkan dengan Al-Quran. IG minta bacakan nombor akaun. Jom kita tunjuk dekat van. Sekarang 50 dekat nak buka puasa dah. Okey. Sekarang 40 dekat 45 dekat buka puasa. Sambil-sambil buka puasa temankan saya ya. Gitu. Jap.
Okey, ni. Nampak tak? Itu, pergi dekat van sana. Encik, tu ada tu. Subhanallah. Okey. Ini dia. Zoom. Maybank One Ashrafi Resources. Pondok. Nampak tak? Ada Maybank dengan RHB. Ustazah nak tumpang duduk kat pondok tu untuk share tu. Okey, subhanallah. Bekas. Tak ada kirim nasi. Masya Allah, subhanallah, untuk buka puasa. Sebenarnya kan jujur saya cakap, Ustazah kan tahu. Tadi kita nak bagi buka puasa. Lepas tu kan, jom dek. Okey, tadi kan lepas tu kata dah tahu datang makanan mesti datang. Ni nampak kan suasana yang Masya Allah. Orang mesti kami duduk. Tengok juga. Sirah. Boleh tak? Kita tengok kejap je. Macam bersih lah ni. Pagi-pagi tadi saya tengok pelajar-pelajar sini lelaki duduk singgang pokok, duduk menyapu, duduk kemas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftali abu rahmatik. Okey. Dia macam surau, apa nama? Ni. Dia macam kayu. Kayu macam ini mungkin surau lama. Nampak kan? Suasana sikit dalam tu. Ada anak-anak kecil. Tak apa. Ni, nampakkan mimbar sikit, dek. Maksudnya diorang ni kayu. Memang design kayu. Nampakkan sikit pelajar-pelajar tengah rehat, tengah tunggu. Diorang semua puasa sunat Arafah hari ni. Dan anak-anak di sini kebanyakannya anak asnaf, fakir miskin, anak yatim. Oh ni apa panggil? Beduk. Ni tak boleh kan Ustazah? Tak boleh ketuk masa ni kan? Dia. Itulah beduk. Okey, tak apa. Macam dia mesti ada cara dia. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. Anak-anak di sini kebanyakannya, sebahagian besar adalah asnaf fakir miskin, anak yatim. Mereka diberi pendidikan percuma, tempat tinggal apa semua, dan ada anak-anak yang dihantar oleh JKM untuk belajar menetap di sini. Sebab itu mereka ni bukan sebab tahfiz semata-mata, mereka ada tempat rumah perlindungan, rumah kebajikan. Dan dulu ada sebahagiannya yang sebelum ni bukan asnaf dah jadi asnaf sebab COVID ni. Macam itulah, Masya Allah. Subhanallah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz duduk sebelah sini, dia orang duduk situ. Allah, macam bergaduh tu. Ustaz duduk sini. Okey, Ustaz tu ada macam Okey, bolehlah buka Ustaz, tak ada orang ni. Subhanallah, Allahu akbar. Pastikan nampak sawah. Nampak Okey, kita buat gini sikit. Nampakkan sawah tau. Okey, Ustaz, jom. Secara ringkas dan laju-laju sebab kita nak buka puasa, sambil-sambil puan-puan, tuan-tuan buat persiapan untuk buka puasa ataupun apa sajalah. Hari Raya Aidul Adha, Aid masuk perayaan, Adha dia asal perkataan Al-Udhiyah, iaitu pengorbanan. Jadi Aid masuk perayaan, Aid juga mau masuk kembali. Al-Adhiyah membawa maksud kembali kepada pengorbanan ataupun kembali mengenangkan dan mengingati peristiwa pengorbanan besar Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Jadi bila sebut Aidul Adha, faham ya sahabat-sahabat, maksudnya hari perayaan pengorbanan. Dan pada hari ini kita umat Islam sangat dituntut untuk melakukan pengorbanan.
sempena mengingati peristiwa besar pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, itulah dipanggil Aidul Adha. Adha tu masuk korban pengorbanan. Sebab itu istilah kita rakyat Malaysia guna esok hari raya korban. Kan hari raya korban. Kalau dulu sebut hari raya haji pun betul juga sebab sempena ibadah haji. Jadi kita sebutkan hari raya korban kerana kita melakukan pengorbanan. Okey, sahabat-sahabat, di sana adalah hadis Nabi tentang hari raya korban dan sebagainya. Seterusnya, kita nak bacakan tentang apa yang dituntut dibuat pada malam ini, iaitu malam hari raya Aidul Adha. Nabi SAW bersabda, "Man ahya lailatal aidaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Yang bermaksud, sesiapa yang menghidupkan kedua-dua malam hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, termasuk malam ni, tuan-tuan sekalian, start maghrib ni sampai subuh besok, itu adalah tempoh malam hari raya Aidul Adha. Start malam ni sampai pagi besok, pasti tidak akan mati hatinya pada hari matinya hati-hati. Subhanallah, siapa yang menghidupkan malam ini dan malam raya Aidul Fitri hari itu, Nabi SAW sebut tidak akan mati hatinya di hari matinya hati-hati. Mungkin hari saat fitnah yang begitu dahsyat, fitnah tu dajjal dan sebagainya kan, fitnah dunia semakin hebat, kemewahan dan sebagainya. Tapi orang yang menghidupkan malam Aidul Adha dan Aidul Fitri ini, iaitu malam ni lah. Sebab hari Aidul Adha satu hari lah besok. Hari 11, 12, 13 Zulhijjah itu dinamakan hari Tasyrik. Okey. Antara perkara sunat dilakukan adalah melaungkan takbir. Melaungkan takbir. Daripada Ali dan Ammar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, okey, tulis ya, sekarang ni masuk poin-poin dah. Catat-catat, tolong sesiapa yang sambil dengar kan, saya sambil baring, saya sambil nak siap tu, boleh catatkan. Amalan yang pertama disunatkan bermula daripada malam ini, iaitu melaungkan takbir. Okey, sabda Nabi SAW hadis sahih. Kana yukabbiru min yaumi Arafah salatal ghadati wa yaqta'uha salatal asri akhir ayyami tasyrik. Baginda SAW sentiasa bertakbir pada hari Arafah, start daripada hari ini, selepas solat subuh dan menghentikan selepas solat asar hari terakhir bagi hari-hari tasyrik. Maksudnya laungan takbir dilaungkan start daripada hari Arafah, iaitu hari ini, start subuh tadi Nabi akan laungkan sehingga asar. Sehingga asar hari terakhir bagi hari-hari tasyrik. Maksudnya hingga hari asar hari Jumaat. Kan esok hari Aidul Adha, Selasa. Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Jumaat petang tu itulah tempoh terakhir melaungkan takbir. Okey, jadi kita jemput Al-Fadhil Ustaz untuk melaungkan takbir raya. Takbir. Subhanallah. Sila. Allahu Akbar. Dah lah diorang tak ada bagi air. Ya, saya akan bagi di tengah ni. Sebenarnya Ustaz bukan tak ingat, tapi Google yang tak ingat. Jadi Google perlu rujuk Ustaz. Jadi Ustaz ni, okey. Sekali lah kan? Sekali lah. Okey. Rapat sikit tau, rapat sikit. Okay. Boleh. Walaupun suara tak sedap, bagi saya suara Ustaz paling sedap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Subhanallah, Encik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tadi macam
berada di alam yang lain. Oh, Masya Allah. Saya macam berada di suasana di Al-Makkatul Mukarramah. Suara dan gaya encik bawa tu seperti imam besar, Masya Allah. Dalam masjid rumah tangga kita lah. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih Ustaz melaungkan takbir. Saya sebenarnya mai rasa sebab tinggal dekat mak ayah, tinggal kapal halaman. Dan kami kali ni Aidul Adha bukan sekadar tak beraya dengan mak ayah di kampung, tapi juga tak beraya dengan anak-anak. Sebab kami dah bukan mengorbankan, kita menjalankan amanah untuk menyelesaikan ibadah korban. Alhamdulillah, terima kasih kepada umat Islam Malaysia yang telah pun melakukan ibadah korban untuk Malaysia. Untuk asnaf fakir miskin, kita akan agihkan seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Esok kita akan sembelih lebih kurang dalam 600 ekor lembu, 700 ekor kambing dan biri-biri. Okey, banyak lokasi yang akan terlibat di bawah korban di bawah NGO Sahabat Amal Care. Okey sahabat, tadi kan kita dah sebut 2 amalan. Malam ni hidupkan malam. Maksud hidupkan malam apa pun ibadah. Zikir ke, istighfar ke, baca Quran ke, qiyamul lail ke, apa-apa saja. Semua itu ibadah, solat sunat ke dan sebagainya. Sedekah pun sama. Nabi sebut siapa yang menghidupkan malam 2 Aidul Adha dan Aidul Fitri, maka Allah akan hidupkan hatinya di hari hati orang akan mati. Amalan yang kedua iaitu perbanyakkan takbir. Jadi Ustaz dah takbir, pagi besok bangun, ingatkan ahli keluarga, ingatkan anak-anak, ingatkan pasangan untuk niat mandi sunat hari raya Aidul Adha. Okey, ini berdasarkan menukilkan dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi menukilkan dalam kitab Al-Majmu'. Imam Syafi'i dan alirannya berkata diharuskan mandi pada 2 hari raya Aidul Fitri dan Aidil Adha, dan perkara ini tiada persisihan. Perkara yang muktamad padanya adalah amalan Ibnu Umar dan turut dikiaskan pada solat Jumaat. Jadi boleh mandi sunat raya. Lafaz solat mandi sunat, sahaja aku mandi sunat Aidil Adha kerana Allah, tu je. Bahasa Melayu pun tak apa. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha kerana Allah. Okey. Yang seterusnya, poin yang keempat. Memakai pakaian terbaik. Tak semestinya pakaian baru. Tak perlu pun pakaian baru ke apa, yang penting yang terbaik. Kita pilihlah yang raya 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, ataupun bukan baju raya sekalipun, tapi kita tahu itu adalah pakaian yang terbaik yang kita ada. Bukan saja-saja Ustazah tak ada perasaan lah nak raya. Kan kita bukannya kat kampung, tak nak balik, stres yang Covid. Tuan-puan sekalian, berpakaian yang indah dan terbaik dapat pahala. Bukan kita buat kerana ibadah, bukan kerana ada mood tak ada mood. Kita nak kejar pahala. Jadi malam ni cari pakat dengan anak-anak, cari mana ni tak apa Ustazah dah buruk, tak apa, kalau itulah yang terbaik. Pakai, yang penting tutup aurat mengikut syariat. Kan kita lah happy-happy kan dalam keluarga, supaya terasa aura ataupun syiar hari raya Aidul Adha. Okey ya, cari ya pakaian-pakaian terbaik, sedih tak sedih, kita sambutlah hari perayaan yang perlu umat Islam sambut dengan kesyukuran dan kegembiraan, kebahagiaan. Ustazah tak nak raya, tak nak jalan, janganlah kita masukkan sentimen, emosi semua tu berlebihan bila berhadapan dengan satu nilai ibadah. InsyaAllah ya, kita boleh. Okey, esok Encik pakai baju warna apa? Hijau. Sama dengan saya. Macam mana boleh sama ya? Encik tahu saya nak pakai warna hijau. Subhanallah. Okey. Seterusnya kita akan solat sunat hari raya Aidul Adha. Boleh buat kat rumah masing-masing. Google lah macam mana tata cara solat sunat. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Ya, Ustaz cerita sikit. Okey. Kita jalan lah. Kita dah nak habis kat pukul 7, right? Kita nak dekat sawah. Ustaz cerita sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang solat ni Ustazah, para suami sedang ketakutan sekarang ni. Termasuk Ustaz. Termasuk saya lah. Okey. Sebab suami-suami akan memegang Kayu penyapu. kayu penyapu, kayu hanger dan sebagainya untuk berkhutbah besok. Okey. Sebab syarat untuk kita tunaikan solat Adha ni, Aidul Adha ni kena berkhutbah. Okey, betul. Jadi suami-suami pun insya-Allah saya rasa masih ingat lagi kot tahun lepas, pengalaman tahun lepas macam mana. Betul. Pengalaman diketawakan anak-anak atau isteri tergelak bila first time berkhutbah kan. Maksudnya ibunya yang berkhutbah. Jadi insya-Allah dia sama saja solat fardu rukun dia. Ya. Cuma ada tambah dengan 7 takbir pada rakaat pertama, Okay. dan 5 takbir pada rakaat kedua. Dan hadis Nabi pun memang daripada
Abdullah ibnu Amru ibnu Al-Arsh radhiyallahu anhu beliau berkata, yang maksudnya sesungguhnya Nabi SAW bertakbir pada solat hari raya sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Nanti kita share bagaimana cara takbir. Ramai dah lupa ni kot Ustazah. Dan waktunya adalah bermula gelincir matahari. Bermula kata terbit matahari Dan lebih kurang dan 8 pagi insya-Allah, kemudian sehingga gelincir matahari masuknya waktu Zuhur. Oh, jadinya Ustaz, waktu untuk solat sunat Aidiladha tu panjang sampai sebelum Zuhur. Betul. Start daripada lebih kurang pukul 8 sehingga sebelum Zuhur. Betul. Sebab tu negara-negara lain yang pernah buat sembahyang bergilir-gilir. Ikut turn, maknanya masa tu panjang. Kalau masjid tu macam boleh muat 40 orang je contoh, PKP tapi kan. jemaah ramai PKP, dia orang buat banyak Shift. banyak shift. Mungkin 5 kali Betul. solat hari raya Aidiladha. Boleh buat. Ya, subhanallah. Okey. Dan insya-Allah solat Aidiladha sunat disegerakan bagi memberi keluasan waktu untuk ibadah korban yang kita akan buat besok pagi. Insya-Allah dalam 8.30 tu kita dah boleh start sembelih lembu yang pertama. Disunatkan mengawalkan sebab kita nak bersegera menunaikan ibadah kurban. Okey. Lafaznya usolli sunatan Aidiladha raka'atain lillahi ta'ala. Kalau bahasa Melayu je boleh? Boleh. Okey. Angkat takbir saja aku solat sunat Aidiladha 2 rakaat kerana Allah Taala. Kemudian kita pun membaca Al-Fatihah. Ni. Okey. Lepas tu dia Dalam tasbih kita lafaz masa rakaat pertama tu Al-Fatihah, dan sunat yang surah yang kita disunatkan baca adalah surah Al-A'la pada rakaat pertama. Tapi sebelum tu kita angkat takbir dulu Ustaz. Bertasbih dulu. Kita tasbih dulu. ya. Tasbih dulu, angkat takbir, kemudian kita tasbih 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gini, ini sebenarnya dia suruh lafaz tasbih sebelum solat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian rakaat pertama takbiratul ihram ni Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selama 7 kali. 7 kali. Bukan Selepas takbiratul ihram 7 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar tu 7 kali. Ini tasbih. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Betul. Okey. Okey, kemudian baca Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-A'la. Okey, kalau tak ingat surah Al-A'la, bacalah surah apa-apa pun. surah Qul Huwallahu pun boleh. Qul Huwallahu pun boleh. Okey. Kemudian terus rokok dan sujud macam biasa, kemudian naik. Okey, maksudnya Ustaz macam ni. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Okey. Jadi maksudnya Ustaz, rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua masa bangun tu 5 kali. 5 kali. Lepas tu diselangi Allahu akbar, diselangi dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, bijak. Okey. Kita je Kak. Itu ya Kak, kaedahnya. Dan kemudian Baca khutbah, dah selesai bagi salam. Okey. Sambung Ustaz. Lepas habis tu bagi salam, kemudian baca khutbah. Masa itulah yang saat yang dinantikan oleh semua orang. Okey, subhanallah. Okey, terima kasih Ustaz. Lepas habis khutbah tu kira selesai lah. Alhamdulillah. Apa ni? Macam hari tu encik tertukar, encik khutbah dulu. Macam mana? Ada kes, lepas tu kita mula balik. Macam itulah. Okey. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, antara sunat pagi esok juga menjamah makanan selepas solat hari raya Aidiladha. Kita jamah makanan. Maksudnya kalau sunat hari raya Aidilfitri kan kita sunat hari raya Aidilfitri kita disunatkan makan dulu baru solat sunat. Tapi Aidiladha kita disunatkan solat dulu raya barulah makan. Dia terbalik. Faham ya? Jadi esok solat sunat Aidiladha dulu baru makan. Itu sunat. Tapi kalau lapar sangat makan dulu tak ada masalah. Aidilfitri kita sunatkan dimakan dulu sebelum pergi solat. Bezanya itulah. Iaitu berdasarkan hadis sahih, maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak keluar ke tempat solat pada Aidilfitri sehingga beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan terlebih dahulu pada Aidiladha sehingga beliau solat terlebih dahulu. Ustaz tolong pegang. Okey, lepas tu sembelih kita dah tahu dah kebaikan sembelih, kelebihan sembelih dan sebagainya, dan saling mendoakan. Antaranya doa taqabbalallahu minna wa minka. Jadi Ustaz, pada pagi esok ni bila jumpa kawan, Ustaz jumpa saya kan? Kalau Ustaz ada jumpa saya lah besok. Okey, Ustaz nak ucap apa bila jumpa saya?
Taqabbalallahu minna wa minka. Saya perempuan minki. Minki. Taqabbalallahu minna wa minki. Semoga Allah terima ibadah kita dan ibadah kamu. Macam tu. Jadi esok Ustaz, jangan lupa, Ustaz memang jumpa saya je kan, Ustaz kena ucap. Para sahabat bertemu di hari raya, sebagian mereka mengucapkan kepada yang lain, semoga menerima amalan. Ya, itu amalan para sahabat, saling mendoakan. Kemudian ibadah sunnah lain yang boleh diamalkan pada hari raya esok, iaitu memperbanyakkan berzikir. Apa-apa zikir lah. Tasbih ke, tahlil ke, takbir ke, tahmid ke. Kemudian memperbanyakkan sedekah. Pada hari raya ni banyakkan sedekah. Kemudian tadabbur ayat Quran. Subhanallah. Kemudian mengeratkan silaturahim. Tapi kita sekarang silaturahim kita eratkan secara online-online je lah. Kan? Video call dengan ibu ayah di kampung dan sebagainya. Larangan berpuasa pada hari tasyrik. Okey. Hari tasyrik, raya kedua, ketiga, keempat dilarang untuk berpuasa, namanya hari tasyrik yang Nabi sebut sesungguhnya itu adalah hari makan dan minum. Macam itulah. Perempuan saja. Kalau perempuan saja dia boleh solat berjemaah tetapi tak ada khutbah lah. Macam mana? Kalau solat sunat ya dalam rumah tu ayah dah meninggal, lepas tu tinggal ibu dengan anak-anak. Jadi boleh ke ibu tu khutbah? Soalan cik. Apa jawapannya? Jawapannya sekadar semayang saja tanpa khutbah. Okey, masya-Allah, hebat Ustaz. Yalah, niatlah juga, mudah-mudahan Allah kurniakan. Walaupun dibahaskan buat khutbah kat rumah semua tu macam tak sah juga. Tapi dia tak sah lah sebab tak cukup syarat banyak lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh buat. Mudah-mudahan dengan itu Allah tetap kurniakan solat sunat hari Aidil Adha dan solatnya lengkaplah sebagaimana di masjid. Sebab kita bukan sekadar ala rindunya ni terhad masjid dah tak muat, bukan merungut saja, tapi kita buat di rumah dan Allah memandang bahawa kita bersungguh nak buat tu. Akhirnya Allah kurniakan dan dicatat pahala umpama orang buat solat sunat yang cukup syarat tu. Subhanallah. Khutbah macam nasihat kan. Khutbah tu menjadi macam tukar di nasihat. Jadi biasa encik guna kayu apa? Kayu kat rumah. Kalau tahun lepas guna batang penyapu. Batang penyapu buka bawah ya. Macam tu. Tapi itu pun macam bersemangat atas mimbar encik. Subhanallah. Alhamdulillah muslimin-muslimat. Begitulah perkongsian kita. Kita dah nak berbuka. Kami pun nak buat persiapan. Selamat menyambut Hari Raya Aidul Adha. Hari pengorbanan. Hari kita mengenangkan peristiwa besar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Dan juga pengorbanan Rasulullah. Pengorbanan para sahabat semuanya. Dan kami mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita dan amal ibadah kalian. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Doakan kami untuk menguruskan ibadah korban selama 4 hari ini. Bermula esok sehingga hari raya yang keempat. Masya Allah, untuk menguruskan untuk Malaysia saja lebih kurang 600 ekor lembu dan kambing bibiri dalam 700. Kambing bibiri banyak lagi kan. Wallahualam. Kita tukar 500 ke? Saya pun dah confused. Tapi itu adalah amanah besar daripada kalian untuk kami. Kami akan start dah agih kepada asnaf fakir miskin hari pertama, kedua, ketiga. Tapi yang selebihnya, kalau negeri yang jauh, kami akan bekukan dulu daging tu dan akan agihkan dalam tempoh 1 bulan. InsyaAllah seluruh Malaysia akan, asnaf fakir miskin Malaysia akan terima yang mana rezeki lah dari korban tu. Termasuk luar negara. Terima kasih yang melakukan ibadah korban di luar negara bersama dengan kami. Antara negara yang kita sampaikan adalah di Afrika, di Kemboja, kemudian di Thailand, di Somalia, kemudian di Indonesia. Itulah antara negara yang kita kena pasti betul-betul dan tak bertembung dengan NGO lain. Jadi terima kasih juga para yang melakukan ibadah korban. Selamat berbuka puasa. Kalau lelaki tak reti guana tu. Tak reti. Tuan-puan sekalian, encik boleh saja Google tata cara solat Aidil Adha. Boleh, memang boleh. Ikut. Tak hafal surah apa, Al-Fatihah je ingat. Tak apa. Okey, kalaulah Ustazah saya seorang-seorang je kat rumah, tak ada orang. Niat saja solat sunat Aidil Adha. Kan? Tak payahlah khutbah apa semua tu. Mungkin, Masya Allah, kita buatlah sebab ataupun buat solat sunat mutlak, semata-mata solat sunat. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Selamat berbuka puasa, moga Allah terima. Dan alhamdulillah, Nabi SAW bersabda hadis yang sahih, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah akan diampunkan oleh Allah 2 tahun. Setahun sebelum dan setahun akan datang.
Alhamdulillah, tahniah, syukur. Sekarang ni kalau kita dah buka nanti doa banyak-banyak, minta Allah terima puasa kita hari ini. Kalau Allah terima, kita diampunkan 2 tahun. Setahun lepas dan setahun akan datang. Alhamdulillah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Okey, saksikan keindahan Allah ya Khaliq yang Maha menciptakan, Allah ya Rahman ya Rahim, Allah ya Bari yang Maha mengadakan, yang Maha mengatur sesuatu dunia hidup ini dengan terbaik. Allah ya Badi yang Maha menciptakan keindahan. Allah ya Musawwir yang Maha Allah yang Musawwir, Allah yang Maha mereka bentuk. Allah yang Hakim yang menyusun apa cukup je hujan yang turun, cukup saja air ini. Subhanallah. Ini kamu. Kalaulah kita melihat indah suasana ini, kita tak terbayang bagaimana indahnya syurga. Sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syurga itu tidak terbayang dengan mata, tidak terbayang dengan, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terbayang dengan fikiran. Subhanallah. Ustaz, sini Ustaz. Masya Allah. Jadi kalaulah kita masih ada bayangan, okey, syurga macam tu kot, kristal ni, itu bukan syurga. Syurga adalah sesuatu yang tak terbayang dan begitu indah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin-muslimat, hayati. Tengok kan suami saya romantik kan, tak datang sampai sudah. Subhanallah, tak apa. Tunjuk alam semua jadi. Tunjuk alam semula jadi. Masya Allah. Sambil sebut apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallah. Boleh tengok. Okey. Memori dan pisang ke?